Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Melihat pasaran buruh negara dalam pandemik COVID-19, kita mahu melihat peratusan mereka yang hilang pekerjaan akan kembali ke pasaran buruh. Dalam masa yang sama, kita ingin melihat juga para siswaza kita, para graduan kita biarpun bergelut untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi pelbagai inisiatif dan juga perkara yang diletakkan dalam Belanjawan 2021 kemungkinan akan membawa mereka ke pasaran pekerjaan juga. Dan dengan angka-angka yang kita sedia maklum, pihak kerajaan ingin mengurangkan kadar pengangguran negara dari 4.7% pada ketika ini supaya lebih ramai mereka yang menganggur, hilang pekerjaan dan tidak mendapat pekerjaan dengan jumlah tempoh masa yang lama dapat kembali dalam pasaran buruh ini. Jadi bagaimana Belanjawan 2021 ini memberi jawapannya, kerana ada beberapa butiran yang kita masih tidak kata pun mendapat maklumat yang lebih lanjut seperti jana kerja berkaitan dengan majlis pekerjaan negara dan skim insuran pekerjaan dan sebagainya. Jadi pada malam ini saya amat berbangga Yang Berhormat Datuk Seri M. Sarabanan, Menteri Sumber Manusia kita akan menjawab beberapa persoalan yang kita angkat dalam hal menangani sumber manusia ini. Mungkin Datuk Seri sebagai permulaan dari aspek Belanjawan 2021, adakah Datuk Seri berpuas hati dengan angka dan jumlah yang diberikan oleh pihak kerajaan memandangkan dalam menangani hal-hal berkaitan dengan sumber manusia, berkaitan dengan rakyat kita yang hilang pekerjaan? Saya rasa ini satu situasi yang agak kritikal bagi pasaran buruh kita, tetapi pastinya dengan Belanjawan 2021 mungkin ada sedikit kelegaan di situ. Datuk Seri, bagaimana? Kita lihat ancaman pandemik COVID-19 memang telah memberi satu kesan yang cukup buruk ke atas sosioekonomi negara kita. Dan hari ini walaupun kita sempat di peringkat pertama apabila kita telah memperkenalkan MCO ataupun PKP daripada Mac 18, kita sempat memerangi ataupun hampir memerangi COVID-19 dengan single digit. Ya. Okey, tetapi walaupun di peringkat awal kita sempat, tetapi the second wave dan wave ketiga telah membawa kesan buruk. Maka dengan keadaan ini, walaupun unjuran di awal ataupun unjuran bulan September dan Oktober mungkin kita boleh mencapai dari segi kadar pengangguran lebih kurang 45%. Tetapi dengan adanya wave kedua dan ketiga, saya kurang pasti sama ada kita boleh mencapai unjuran 45% kadar pengangguran atau tidak. Walau bagaimanapun, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kerana telah meluluskan satu bajet yang cukup prihatin. Bukan saja mengambil kira semua aspek, tetapi khususnya untuk kita memerangi ataupun mengatasi kadar pengangguran dan juga melahirkan peluang-peluang pekerjaan dengan pelbagai aspek melalui Kementerian Sumber Manusia, iaitu telah memperuntukkan sebanyak 3.674 bilion melalui Perkeso, 100 juta melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad, 300 juta daripada PTPK dan juga 60 juta melalui JPK. Keseluruhan Kementerian Sumber Manusia selain daripada 1.288 juta yang diperuntukkan untuk Kementerian Sumber Manusia untuk pengurusan dan pembangunan, selain daripada itu pembangunan Kementerian Sumber Manusia juga telah menerima hampir sebanyak 4.134 bilion melalui pelbagai agensi. Ini sedikit sebanyak memberi keyakinan bukan saja kepada saya sebagai menteri dan warga Kementerian Sumber Manusia, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia bahawa dengan adanya program-program teratur seperti ini, walaupun kita tidak sempat mengatasi kadar pengangguran sepenuhnya, tetapi dengan keadaan hari ini bukan satu keadaan biasa. Ya. Ini bukan pengangguran seperti sebelum ni. Kalau kita nak sebut sebagai recession 97, 98 dan sebagainya. Betul. Itu hanya resesi kewangan. Ya. Tapi kini kita lihat satu keadaan luar biasa, krisis ekonomi, krisis kesihatan, dan juga kita tidak boleh lari daripada sedikit sebanyak krisis politik. Ya. Maka ini satu keadaan cukup luar biasa. Dan dengan keadaan ini, kita boleh berjaya hanya apabila ketiga-tiga pihak. Ya. Pihak
industri ataupun pihak majikan, pihak kerajaan dan juga pihak pekerja. Ketiga-tiga pihak ini ikhlas bekerjasama untuk mengatasi. Maka dengan adanya peruntukan ini, saya percaya dengan ada peruntukan ini dan juga keikhlasan daripada ketiga-tiga pihak, saya percaya kita sempat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita dengan program-program teratur. Okey, Datuk Seri, berkaitan dengan untuk melihat keberkesanan belanjawan 2021, satu jumlah yang begitu signifikan dan amat besar sekali, tetapi pastinya pendekatan kementerian dalam menangani hal pengangguran dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, perlu ada satu pemikiran di luar kotak, satu pendekatan luar biasa, tidak boleh business as usual. Jadi sebagai menteri yang berada dalam satu portfolio yang begitu getir pada ketika ini, bagaimana Datuk Seri memimpin, membawa satu leadership kepada pegawai-pegawai kementerian supaya dengan angka-angka berbilion ringgit ini dapat turun secepat mungkin, dalam masa yang sama kita dapat menangani, mengurangkan kadar, kalau boleh kurang daripada 4.5% itu. Sebab itu saya kata keadaan hari ini cukup luar biasa jika banding dengan keadaan sebelum ni, yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi kita kena ikhlas di antara tiga-tiga pihak, the stakeholders, iaitu kerajaan, majikan dan juga pekerja. Yang ketiga, rakyat khususnya golongan belia perlu menerima satu pendekatan baru dari segi seperti mana disebutkan tadi, think out of the box, berfikir di luar kotak, di mana kena menerima secara ikhlas bahawa kita janganlah jadikan pengangguran itu sebagai satu budaya. Apabila kita nak terima mindset supaya memastikan ataupun untuk berada dalam satu keadaan jangan menjadikan pengangguran itu sebagai satu budaya, maka kita akan terima apa juga peluang pekerjaan yang sedia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi pengangguran ataupun mengatasi kadar kemiskinan tidak boleh berlaku secara automatik. Ini bukan lampu Aladin, kita gosok je kadar boleh berubah. Ini kita kena buat satu proses secara teratur. Sebab tu kalau kita lihat daripada awal, apa peranan saya sebagai menteri semua manusia dan juga seluruh warga Kementerian Semua Manusia dan agensi-agensi. Yang pertama, apabila kita lihat negara menghadapi krisis ekonomi, kita telah membuat satu pendekatan yang paling pertama adalah ERP. Kita beri sumbang apabila kita lihat majikan dah mula ini lebih awal sebelum gulung tikar. Majikan mula mengambil tindakan pertama memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja. Ini adalah permulaan. Dan apabila majikan ambil pendekatan untuk memberi cuti tanpa gaji dengan kadar segera, kerajaan dan Kementerian Semua Manusia telah membuat pendekatan, kita perlu pastikan mereka yang nasib, mereka yang diberi cuti tanpa gaji perlu dibela. Yang pertama, you must allow them to put food on the table bagi Maka dengan tu kementerian dengan kadar yang segera telah memperkenalkan ERP di mana kita memberi subsidi kepada majikan yang ambil cuti tanpa gaji sebanyak RM600. Walaupun saya setuju ini adalah satu jumlah yang tidak mencukupi bawah daripada minimum wage, tetapi inilah pendekatan kementerian buat dengan kadar segera untuk mengurangkan beban mereka. Jadi kadar pertama ataupun peringkat pertama, fasa pertama. Fasa kedua kita lihat syarikat-syarikat dah mula goyang ataupun mula dah sampai hampir nak gulung tikar. Maka untuk mempertahankan hasil mereka atau mengukuhkan kedudukan mereka, kerajaan melalui perkesa telah memperkenalkan PSU atau program subsidi upah, di mana perkesa telah membayar RM1,200 supaya majikan bukan saja gulung tikar tetapi kekalkan pekerja. Ini adalah fasa kedua di mana kita memberi RM1,200 untuk setiap pekerja, di mana syarikat terus kekal relevan. Dengan bantuan ini kita sempat menyelamatkan hampir bukan lebih kurang 300,000 syarikat. Kalau can you imagine dalam keadaan hari ini, kalau 300,000 syarikat gulung tikar, keadaan akan bertambah buruk. Maka kita telah menyelamatkan 300 lebih ribu syarikat dengan jumlah pekerja 2.72 juta. Itu satu keadaan yang cukup luar biasa bagi mana-mana kerajaan yang sempat menyelamatkan. Dan seterusnya kita memperkenalkan hiring incentive, di mana apabila majikan mengambil pekerja baru, kita beri sebanyak RM600 sebagai insentif kepada majikan. Pada masa yang sama kita lihat satu lagi masalah besar yang hilang peluang pekerjaan adalah dua sektor. Yang pertama, sektor yang tak ada multi talent.
Dia kalau dia kerani, dia tahu kerja kerani je. Dia tak tahu kerja. Ini sektor yang hilang kerja. Yang kedua, sektor mereka yang 40 tahun ke atas. Maka kita telah memperkenalkan satu lagi program hiring incentive di mana kita beri RM100 kepada RM600 kepada mereka yang bawah 40 tahun. Pada masa yang sama kita bagi RM1,000 untuk mereka yang 40 tahun ke atas supaya menggalakkan majikan mengambil pekerja lebih 40 tahun ke atas. Pada waktu yang sama, kerajaan juga telah menunjukkan dan membuktikan bahawa ini adalah satu kerajaan prihatin. Maka kita beri RM1,000 hiring incentive kepada majikan apabila mereka memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang kurang upaya. Satu golongan yang cukup penting. Dan selepas tu mereka yang 40 tahun ke atas bawah yang hilang peluang pekerjaan kerana tiada kemahiran lain, kita telah memperkenalkan program baru kali ini melalui pembangunan sumber manusia berhad, reskilling, skilling dan cross skilling. Ini salah satu cara dalam keadaan macam seperti ini, bagaimana how do we kekalkan pekerjaan ini dengan syarikat. Ya. Hari ini kita lihat kalau syarikat ada pilihan nak buang A atau B. A hanya tahu satu bidang saja, tetapi B boleh buat bidang lebih daripada satu, multi talent. Maka apabila kita ada pekerja dengan multi talent, majikan akan cuba kekalkan pekerja-pekerja dengan multi talent. Maka dengan pembangunan sumber manusia berhad, kita telah memperkenalkan pelbagai latihan kemahiran untuk meningkatkan kemahiran golongan yang tersalah ini dengan pelbagai latihan kemahiran supaya mereka terus kekal. Dan ini adalah proses yang telah dijalankan oleh Kementerian Sumber Manusia dalam keadaan masalah sosial ekonomi di mana kita sempat selamatkan lebih kurang 2.7 juta. Ramai di luar sana agak kata pun clueless, tak tahu butiran lanjut apa yang sebenarnya ada pada MyStep, Jana Kerja dan juga Majlis Pekerjaan Negara. Tolong Datuk Seri jelaskan. Kalau kita lihat daripada awal, Perdana Menteri telah memperkenalkan program prihatin dulu. Selepas tu penjana dan bantuan prihatin sebelum kita sampai ke bajet 2021. So kita lihat keberkesanan dengan program-program penjana, prihatin dan sebagainya. Dan seterusnya kita lihat ala tuju negara kita akan berubah. Selepas 2021 dengan harapan saya begitu besar, mungkin kita sempat mengenal pasti vaksin dan sebagainya. Walaupun kita dapat vaksin dan sebagainya, tetapi hala tuju pembangunan dunia akan berubah. Kita akan ada dengan satu norma baru. Maka kita perlukan program-program baru. Maka bajet 2021 ada pelbagai peruntukan, khususnya program prihatin penjana kerja raya dan Majlis Pekerjaan Nasional dan sebagainya untuk melahirkan lebih kurang 500,000 peluang pekerja. Dan dengan pelbagai program baru, kalau kita lihat ala tuju negara kita 2021 sehingga 2030 adalah satu kesinambungan baru. Sebab selepas ini mungkin kita akan melibatkan diri dalam pelbagai pendekatan baru, TVET, IR 4.0 dan sebagainya. Digital, Digital ini, dunia baru akan menjadi digital world. Maka latihan-latihan dan program-program yang kita akan fokus adalah dengan pendekatan baru. Okey, apa bidang kuasa Majlis Pekerjaan Negara dan apa ataupun dashboard yang akan dipantau oleh pihak kementerian untuk memastikan semua agensi dan juga stakeholders pemegang taruh di dalam Majlis Pekerjaan Negara ini berada di landasan yang betul dan dapat melaporkan dengan telus, transparent bahawa kita mampu menangani isu pengangguran, kita mampu mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi bagaimana pemantauan yang begitu teliti akan dilihat oleh Majlis Pekerjaan Negara apatah lagi di bawah Kementerian Sumber Manusia? Yang penting kalau kita lihat, walaupun ramai masih ataupun bukan ramai, sekumpulan pemimpin ataupun warga Malaysia masih mempertikaikan angka ini. Tetapi kita lihat kalau daripada bulan Mac hingga Mei, kadar pengangguran yang diumumkan oleh Jabatan Perangkat Negara adalah 5.3%. Tetapi dengan program-program yang seperti mana saya sebut tadi, dalam bulan Julai hingga September, kita sempat mengurangkan daripada 5.3% ke 4.7% ataupun bawah 5%. Ini menunjukkan program-program ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan berkesan. Walaupun unjuran kita saya masih kurang pasti. Ya. Walaupun harapan sebelum ni
45%, tapi dengan second wave saya masih kurang pasti sebab third wave yang saya kurang pasti. Tetapi kita lihat keberkesanan daripada bulan Mac hingga September dengan program-program kita memperkenalkan. Maka sebagai kerajaan prihatin, kita perlu merancang untuk masa depan akan datang. Maka selepas atau post-COVID ataupun dengan alah baru 2021 sehingga 2030, kita perlu adakan rancangan-rancangan khas untuk mengatasi kadar pengangguran. Dan kita lihat keseluruhan. Mungkin dunia ini akan berubah. Bukan saja Malaysia, dunia ini akan berubah. Dan sekarang kita sedang bekerja atas konteks bagaimana kita menjadikan digital talent kita relevan untuk masa depan. Kalau kita masih dengan pendekatan konvensional, mungkin kita tak akan berjaya. Sebab ini bukan perubahan hanya di Malaysia. This is a global change. Maka kerajaan hari ini kalau kita lihat melalui bajet yang telah diperuntukkan, kita akan adakan program yang secara teratur untuk melahirkan digital talent yang kompetitif. So, maka daripada 2021 hingga 2022, kita akan buat penyediaan supaya warga Malaysia khususnya golongan belia yang akan meneruji negara kita untuk memahami dari konteks digital talent apakah peluang-peluang yang sedia ada. Kita masih terlalu awal untuk mengumumkan sebab masih dalam perbincangan dan penyediaan. Maka daripada 21 hingga 22 akan menjadi untuk kita menyediakan tapak, untuk menyediakan ideologi dan sebagainya untuk rakyat golongan belia menerima. Daripada 23 hingga 25 kita akan menjadi digital transformation, jadi inclusion. Dan selepas itu kita pastikan kita negara kita menjadi the regional market producer for digital talent. Dan dalam skop ni Kementerian Sumber Manusia telah diberi ruang ataupun tanggungjawab untuk menyediakan digital talent. Walaupun ada penglibatan daripada agensi-agensi lain dari segi penyediaan tapak, structure dan sebagainya, tetapi tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia adalah untuk melahirkan digital talent. Maka saya percaya dengan proactive measures yang kita ambil, kita akan sempat melahirkan golongan belia ataupun mengatasi kadar pengangguran dan kita menjadikan golongan belia kita supaya jadi pekerja kompetitif. Okey, Datuk Seri, untuk melihat keberkesanan semua inisiatif di bawah Kementerian Sumber Manusia, upskilling, reskilling dan kemameran digital yang baru dan sebagainya, ini memakan masa. Tetapi dalam pandemik ini kita tidak boleh tunggu masa. Bagaimana Datuk Seri dan juga kementerian memberi jaminan kepada KKM misalnya, Majlis Keselamatan Negara, bahawa apa juga inisiatif, apa juga langkah untuk mengetatkan hal pergerakan rakyat dalam PKPB, PKPD dan sebagainya perlu seimbang dengan sosio-ekonomi, terutamanya untuk memastikan ada aktiviti ekonomi yang akan merancakkan aktiviti ekonomi dan juga mengekalkan pekerja kepada pekerjaan yang mereka sedia ada itu untuk memastikan. Jadi kita tidak mahu sektor baru akan lumpuh, sektor lain akan tergendala akibat tiadanya aktiviti ekonomi. Kalau kita lihat walaupun keadaan ini benar, tetapi dari awal kita tidak membenarkan syarikat-syarikat terus beroperasi pada PKP. Setelah mengambil kira kedudukan ekonomi kita dan kehendak industri, selepas kita memperkenalkan PKPP, kita benarkan syarikat-syarikat ataupun sektor ekonomi terus bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat untuk melahirkan peluang-peluang pekerjaan untuk warga tempatan, kita telah membekukan pengambilan pekerja asing ataupun mengurangkan penglibatan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu ataupun hampir semua sektor. Yang ketiga, kita lihat kita telah memperkenalkan kota untuk pekerja asing dengan memberi peluang kepada warga tempatan. Ini adalah cara-cara kita telah memastikan warga tempatan diberi peluang untuk terus kekalkan sebagai relevan dalam sektor industri. Bagi sektor yang Datuk Seri katakan tadi, ramai sekali pekerja asing terutama dalam perkhidmatan 3D dan juga perkhidmatan sektor ekonomi, perkhidmatan misalnya seperti perhotelan, F&B dan sebagainya. Bagaimana kementerian melihat sektor 3D ini sebagai satu sektor yang akan dipenuhi oleh warga tempatan dahulu, pekerja tempatan, dan akan mendapat imbuhan ataupun gaji yang lebih setimpal. Bukan mereka menolak dalam sektor 3D sebelum ini saya rasa, tetapi mungkin majikan memilih option kedua untuk membawa lebih ramai pekerja asing kerana mereka boleh menerima dengan gaji yang minimum itu berbanding pekerja tempatan. Jadi apa inisiatif Datuk Seri dan juga kementerian? Kalau kita lihat
Sebelum tu satu lagi perkara saya harus sebut, walaupun negara kita menghadapi masalah pengangguran, bukan negara kita, seluruh dunia, tetapi kita masih sempat mengawal keadaan dengan gig ekonomi. Kalau kita lihat sebahagian besar daripada golongan belia ataupun dewasa yang telah kehilangan peluang pekerjaan masih dalam keadaan yang terkawal apabila mereka menceburi diri dalam gig ekonomi. Walaupun kita sebut dengan keadaan pandemik, syarikat-syarikat tidak beroperasi dan sebagainya, tetapi on the other hand, gig ekonomi telah menyelamatkan ramai golongan belia. Mereka menjadi menggunakan servis Foodpanda, Grab dan sebagainya, at least telah memberi pendapatan minimum. Walaupun ia tidak akan menyelesaikan masalah kewangan mereka, tetapi at least mereka mendapat pendapatan yang minima dengan strategi ekonomi. Dan yang kedua, isu mengenai 3D, kerja-kerja 3D. Sebelum ni walaupun kedua-dua. Yang pertama, majikan mengalami kesukaran untuk mendapat pekerja tempatan yang ingin menceburi diri dalam sektor-sektor ni. Yang kedua, majikan juga perlu mengkaji secara mendalam bagaimana kita boleh menjadikan sektor ni lebih menarik. Ya. Yang pertama, untuk supaya golongan belia menceburi diri. Kalau kita lihat, walaupun mungkin ada yang boleh menyatakan ini adalah satu kenyataan yang kurang cerdik, tetapi kesimpulannya kalau kita lihat, kedai-kedai makanan masih minta pekerja asing dengan alasan pekerja tempatan tidak akan melibatkan diri dalam sektor-sektor seperti ini. Tapi pada masa yang sama kita lihat kedai-kedai makanan yang teratur ataupun chain supply chain seperti McDonald dan KFC masih lagi gunakan pekerja tempatan. Lebih dari segi jenis pekerja lebih kurang sama. Ya, betul. Yang pertama. Yang kedua, begitu juga kalau kita lihat 7-Eleven, KKM dan sebagainya menggunakan pekerja asing. Tetapi Family Mart daripada Jepun masih gunakan pekerja tempatan. So ini dari segi bagaimana intervene kementerian dalam hal ini? So maka kita sedang menggalakkan sektor-sektor ini supaya memastikan the frontliner seperti orang yang duduk di cashier dan sebagainya, pastikan mereka adalah warga tempat yang pertama. Yang kedua, kita lihat hari ini banyak kedai-kedai makanan seperti sebelum ni Papa Rish dan sebagainya, terperlu ramai front officers yang mereka masih boleh gunakan dengan mengisi borang dan pilih sebagainya. Maka ini akan menjadi budaya baru sektor pekerjaan. Dan mengenai 3D ini, mereka perlu terima Allah baru akan menghadapi satu lagi cabaran di mana ke arah IR 4.0 digitalization. Dengan itu mereka perlu mengenal pasti pembangunan teknologi maklumat ataupun teknologi dari segi automation dan sebagainya. Ini akan menggalakkan lebih ramai belia untuk melibat diri dalam sektor-sektor ini. Okey, akhir sekali Datuk Seri, mungkin ada sedikit pesanan Datuk Seri kepada ini antara rakan-rakan saya yang ingin menanyakan soalan tentang sektor penerbangan dan sektor tourism, kerana ini antara yang paling affected ataupun terkesan. Bulan-bulan mendatang mungkin dari syarikat AirAsia, Malindo dan juga Malaysia Airlines akan memberikan VSS ataupun MSS kepada pekerja mereka. Dan kita sedia maklum, tak tahu bila pandemik ini akan berakhir. Travel bubbles memang dicadangkan oleh Mautek, tak tahu bila ia boleh dilaksanakan. Jadi apa inisiatif Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan mereka ada duit untuk meletakkan makanan di atas meja bagi pekerja-pekerja dalam industri seperti ini? Yang pertama, saya doa supaya kita dapat mengatasi COVID-19 dalam keadaan yang segera. Okay. Yang kedua, saya amat bersimpati kepada khususnya sektor ini. Sebab yang paling teruk yang memberi kesan adalah sektor-sektor penerbangan dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, hari ini kita perlu mencari satu penyelesaian. Cuma simpati saja tidak mencukupi. Tak cukup, okay. Tak cukup. Maka dengan pelbagai program khususnya memberi melihat mereka telah melibatkan dalam sektor penerbangan mungkin 20 tahun, 30 tahun. Mungkin mereka tidak ada kemahiran lain kecuali sektor penerbangan. Tetapi keadaan hari ini tidak membenarkan kita untuk meneruskan. Maka kita perlu mencari satu penyelesaian. Yang pertama, kita perlu pastikan mereka ada kemahiran-kemahiran lain. Itu yang pertama. Walaupun saya telah bincang dengan Dato' KS juga Kementerian Sumber Manusia dan juga rakan-rakan saya di Kabinet. Apabila kita beri latihan kemahiran kepada mereka,
setelah mereka tidak dapat pendapatan hampir setengah tahun ataupun lebih daripada 6 bulan, tiada pendapatan, kita beri latihan kemahiran untuk melibatkan mereka dalam sektor-sektor lain, khususnya memula become self-employed. Mungkin mereka boleh membuka spa ataupun macam-macam latihan kemahiran. Tetapi memandangkan mereka tiada pendapatan, tiba-tiba kita memberi latihan kemahiran, tiada penyelesaian. Mungkin mereka ada kemahiran tapi tiada modal untuk menjalankan apa-apa perniagaan. Maka kementerian saya sedang berbincang dengan Tekun dan saya telah berbincang dengan Menteri Usahawan dan Koperasi supaya mereka dibekalkan peruntukan khas melalui Tekun. Maka saya percaya dalam masa terdekat kementerian saya ataupun Kementerian Sumber Manusia dengan Pembangunan Usahawan ataupun di antara agensi di bawah kita, Pembangunan Sumber Manusia Berhad dan Tekun akan menandatangani satu persefahaman khususnya untuk sektor ini. Saya memang amat bersimpati dan saya ingin membuat sesuatu yang terbaik untuk mereka dan kedua agensi ini akan menandatangani satu persefahaman di mana selepas Pembangunan Sumber Manusia memberi latihan kemahiran, mereka perlu diberi sedikit modal untuk memulakan perniagaan. Ini akan menjadi sementara atau mungkin boleh jadi permanent. Tetapi dalam interim period ini mereka perlukan sesuatu supaya mereka go on dengan life. Maka dengan adanya satu lagi berita baik di mana Yang Berhormat Menteri Kewangan telah memperuntukkan sebanyak 50 juta untuk sektor ini, khususnya untuk sektor ini. Maka dengan peruntukan ini saya percaya dengan affirmative action. Dengan sebab kita kena ada satu plan teratur, bukan saja bagi kemahiran lepas tu harap mereka berjaya. Tak boleh. So there must be affirmative plan ataupun pergerakan affirmatif supaya pastikan nasib kumpulan ini dibela. Terima kasih Datuk Seri M. Sarabadan, Menteri Sumber Manusia. Pelbagai persoalan yang kita mungkin di luar sana agak keliru ataupun tidak berapa jelas tentang belanjawan yang diperuntukkan kepada Kementerian Sumber Manusia dapat dijelaskan dengan baik dan itu sahaja agenda awal ini pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.